Kita berbicara sedikit tentang Perhimpunan Agung UMNO hari ini dan semalam. Menarik apabila dalam Perhimpunan Agung UMNO telah disahkan bahawa UMNO dan juga PAS telah pun bercerai. Penceraian itu sudah pun berlangsung dengan jayanya. Jadi apa indikasi dia tuan? Apa maksudnya dekat situ? Dekat situ maksud dia mudah saja, iaitu kita kena menyedari bahawa hubungan di antara PAS dan UMNO ini adalah satu nikah perkahwinan, satu persenggemaan yang sebenarnya dua-dua saling berbenci di antara satu sama lain, tetapi bergabung atas dasar mereka hanya nak kuasa, nak kedudukan, nak pangkat, nak darjat sahaja. Sama juga dengan PAS lah. Dia berada kat situ bukan kerana agama, tuan-tuan. Mungkin dia tak buang serban, tak buang dia punya jubah, dia tak buang dia punya tasbih dia, tetapi dia berada di situ atas dasar kuasa. Dan saya lihat hari ini Khairuddin Takiri punya interview. Dia kata kenapa dia menyanggah pimpinan terutama Haji Hadi. Dia kata antara lainnya kerana Hadi sendiri telah menyanggah keputusan syura untuk bekerjasama dengan UMNO di Johor, di Melaka pada waktu itu. Di Melaka dan akhirnya di Johor lah. Tapi di Melaka, mesyuarat Majlis Syura telah memutuskan bahawa sepatutnya keputusan untuk bergabung itu adalah bergabung dan bersama dengan UMNO, dan bukannya berpisah dan bergabung dengan Perikatan Nasional. Tetapi pada waktu itu timbalan ataupun bukan timbalan, secara kajian daripada Hadi, kalau dia bersama dengan UMNO hanya setuju bagi sekurang-kurangnya 1 ke 2 kerusi saja. Kalau bersama dengan Perikatan Nasional dijanjikan banyak kerusi, tapi kena khianat juga. So masuk ke dalam Johor, dijanjikan lebih banyak kerusi, tapi akhirnya hanya menang 1 kalau tak silap saya. 1 saja. Tapi the rest kalah teruk dalam pilihan raya negeri kali ini. Okey, kata alah pembangkang pun kalah teruk, PKR pun kalah teruk. Ya, kita PKR kita kalah teruk, tapi kita pembangkang, tuan-tuan. Dia kerajaan dia kalah teruk. Kan? Dia kerajaan tapi dia kalah. Macam mana tu? Kan? Dia kerajaan tapi dia kalah. Macam mana tu? Dan pertikaian di Johor ni tak habis. Baru-baru ini kita dikejutkan pula dengan jumlah jualan tanah di Johor yang melibat billion of ringgit, yang melibatkan orang-orang tertinggi. Ni saya tak cakap ni sebab sekarang ini saya berani cakap sebab dah keluar paper kan. 4 bilion lebih tanah Johor telah dijual, tuan-tuan. Ahseng ke yang jual? Ahlim ke yang jual? Jolo ke yang jual, tuan-tuan? Tuan-tuan tanya dan jawablah sendiri. Kan? Tapi tanah-tanah itu milik siapa? Akhirnya dijual keluar kepada bangsa asing. Ni bukan orang Cina, Malaysia pun yang beli, kepada orang luar, tuan-tuan. Orang luar negara kita, atas pajakan 60 tahun kalau tak silap saya. Kalau tak silap saya lah 60 ke berapa puluh tahun, saya tak tahu. So kita tanya diri kita balik, perjuangan apa yang diperjuangkan selama ni? Bangsa, agama, dok hang sana hang sini, kan? Melayu sana Melayu sini, Islam sana Islam sini. Tengok-tengok Rupanya bukan politik itu. Politik jual tanah rupanya. Politik jual tanah rupa-rupanya. Dan saya bawa pertandingan 3 penjuru ni mungkin ke akan berlaku. Okey. Now, sebelum saya bawa pertandingan 3 penjuru ni, saya nak bawa berkenaan dengan apa yang ditulis oleh, yang disebut oleh Lim Guan Eng dahulu. Lim Guan Eng menyebut bahawa mungkin Rafizi patut terus bertanding jawatan presiden, dia kata. Instead of going for the timbalan, mungkin dia patut going for tanding jawatan presiden. So kita baca apa kenyataan beliau. Walaupun memilih untuk tidak mencampuri hal ehwal dalam PKR, Lim Guan Eng terus menyuarakan pandangannya sendiri. Ia melibatkan pengumuman bekas ahli Parlimen Pandan Ramzi Ramli untuk bertanding bagi jawatan timbalan dalam pemilihan PKR Mei ini. Berbanding jawatan nombor 2 Setiausaha Agong, DAP itu mencadangkan agar Rafizi terus mencabar Anwar Ibrahim bagi jawatan tertinggi parti itu. Dia membangkitkan perkara tersebut ketika menjawab kenyataan pedas Rafizi mengenai PH yang didakwanya sedang mempertimbangkan kerjasama dengan Perikatan Nasional untuk PRU akan datang. Bagaimanapun, Lim percaya kritikan itu ditujukan kepada Anwar. Saya malah kau kenyataan sebelum ini bahawa dia keluar kenyataan saya mengatakan tidak kepada PN. Di mana isunya? Saya rasa ini yang pada dasarnya dituju kepada Anwar kerana dia menyebut juga bukan saja PH tetapi PKR. Jadi di situ jelas kalau ada sebarang rundingan, mereka akan berbincang dengan Anwar. Mereka tidak akan bercakap dengan kami. Jika perlu anda
anda minta kami, Lim dan Presiden Amanah Muhammad Sabu untuk sertai perbincangan, tetapi pada asasnya Anwar menjadi orang utama yang ditemui. Jadi sasaran dia Anwar. Saya fikir kerana ia adalah untuk kempen bagi jawatan timbalan Presiden, saya tidak mahu masuk campur. Now, dia mengenai isu dakwaan yang disebut oleh Rafizi berkenaan dengan ada rundingan bersama di antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional sewaktu Johor sedang berlaku. Now, tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Saya tak boleh kata, saya tak boleh nak buktikan. Saya tak boleh nak buktikan dengan gambar, saya tak boleh buktikan dengan, apa orang kata, dengan, what do you call that, dengan video ke, dengan audio, semua saya tak boleh buktikan. Tetapi Lim, tolong jangan berbohong dalam isu ini. Lim dan juga yang sejawat dengannya, tolong jangan berbohong dalam isu ini. Dia tidak ada kena-mengena dengan Anwar Ibrahim. Sebab rundingan itu kita tahu siapa yang pergi ke dalam rundingan tersebut. Memang bukan Lim Guan Eng, tapi ada seorang lagi tu. Dan saya tak nak sebutlah nama dia, tapi tolonglah jangan berbohong dalam isu ini. Memang betul, rundingan itu tak jadi, tetapi rundingan itu ada. Dan bukankah DAP juga yang mencadangkan supaya MOU itu diadakan dan MOU itu diextendkan bersama dengan Ismail Sabri? Jadi kenapa Lim Guan Eng yang dok cakap supaya Rafizi bertanding dalam jawatan Presiden? Apa kena-mengena? Bila Rafizi dakwa perkara tersebut, yang pertama terdapat rundingan dengan PN dengan Pakatan Harapan. Yang kedua, DAP lah yang menjadi orang broker di antara di antara UMNO, Ismail Sabri dan juga pembangkang, terutama dalam MOU. Adakah idawan itu tidak benar? Yang extension MOU baru-baru ini, beberapa hari lepas keluar, DAP minta supaya MOU yang akan habis pada hujung Julai ini diteruskan. Adakah dakwaan itu tidak benar? Sepatutnya Lim Guan Eng jawab benda itu. Kenapa sibuk nak kata sepatutnya bertanding Presiden? Tak ada kena-mengena. Dan Rafizi sendiri jawab, kenapa tak nak kenapa perlunya nak bertanding Presiden buat masa ini? Kenapa perlunya nak bertanding Presiden buat masa ini? Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, sebagaimana DAP, PKR juga mempunyai perlembagaan. Mempunyai perlembagaan. Saya baca akta perkara, saya kena rujuk balik. Di dalam perlembagaan kita, perkara 21.11, perkara 21.11, seseorang itu dalam perlembagaan parti PKR, seseorang itu tidak boleh memegang jawatan sebagai presiden parti melebihi 3 penggal, dan tempoh tersebut hendaklah diambil kira dari 29 April 2010 dalam perlembagaan parti pasal 21.11. Jelas dalam Parti Keadilan, seseorang itu tidak boleh memegang jawatan sebagai presiden lebih 3 kali. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah pegang yang lepas, akan memegang yang ini dan akan memegang satu lagi nanti, another 3 years selepas hari ini, selepas bulan 5 ini. So kenapa nak rush? Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih relevan dekat situ, dan Rafizi menyadari perkara ini. Dia kata, kenapa kita nak pergi kecoh-kecoh, kelam kabut nak bertanding Presiden, sedangkan agenda utama kita, apa agenda utama? Kalau faham yang Rafizi nak sebut itu ialah memenangkan undi daripada rakyat, hati rakyat balik, dan mengangkat Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Walaupun